kan. Ada CCTV bu lekat apa. Sagi kubur apa tu kan. Pertama sekali tuan-tuan kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang sejuk ni, rasa macam duduk di kutub utara, kaki-kaki sejuk lupa pakai stokin dalam hujan kat luar. Ni bukan tu horsepower ni, memang ada horse sekok ni dalam tu, tahu. Horse hidup kat dalam tu. Dan tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak cakap sikit berkaitan dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ni tuan-tuan, dia antara peristiwa yang besar yang berlaku dalam Islam. Dulu sebelum adanya Islam, orang tak ada satu sistem kalender yang berjenis, tak ada. Dia jenis, mereka akan cari apa-apa peristiwa yang besar yang berlaku tahun tu untuk mereka ingat, mudah ingat tahun tu. Kalau tuan-tuan ingat, birthday Nabi SAW selain pada 12 Rabiul Awal, 20 April tahun gajah. Sebab apa nama tahun gajah? Sebab dalam tahun tu ada satu peristiwa yang besar yang jadi, nama dia tahun gajah. Jadi orang tua-tua ni lama-lama ni mereka senang nak ingat tahun bila. Hanya tak dulu masa mereka nak main robot kapal, oh masa tahun gajah tu. Jadi senang orang ingat. Kalau lah ni tak ada, kalender Islam tak ada, orang akan ingat apa? Lah tahun tu orang tak ingat. Tahun apa? Tahun 2.6 million tu. Dia orang senang ingat. Sebab dia peristiwa besar yang terjadi dalam satu tahun tu lah. Contoh, banding dengan fikir apa lain. 2.7 lah, 2.6 kontroversi sangat. 2.7 dulu zaman tak ada Islam, maka zaman yang mula buat kalender ni zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Sayyidina Umar ni, dia zaman dia ada banyak benda-benda besar yang jadi. Dia start je pemerintahan dia. Dia ditikam ketika solat subuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' ni mayat dia ada di Iran, kubur dia. Setiap tahun set Syiah ni akan meraihkan satu perayaan yang luar biasa sebab kejayaan yang membunuh Sayyidina Umar. Dia tak minat Sayyidina Umar, dia tak minat dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Tak apa tak tepi kes mereka. Cuma kita nak apa? Sayyidina Umar ni ada banyak benda besar yang berlaku pada dia. Antara yang jadi zaman dia, gelaran Amirul Mukminin. Dulu tak ada, kita jarang atau hampir tak pernah dengar Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Kita pernah dengar? Jarang kita dengar. Sebab zaman dia tak panggil Amirul Mukminin, zaman dia panggil Khalifah. Ya Khalifah Rasulullah SAW, wahai pengganti Rasulullah. Cuma bila zaman Sayyidina Umar, ada seorang sahabat dia pergi panggil, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman. Sayyidina Umar kata, memang canggih, memang sempoi orang Pening kata. Memang sempoi perkataan ni, sebab aku Amir, ketua untuk orang, ketua, dan hamba mukminin. Aku Amirul Mukminin. Bagus kalimah tu. Maka Amirul Mukminin dia pun syok kalimah tu, dia pun pegang. Antara yang besar lagi adalah yang berlaku di zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar ni adalah Sayyidina Umar dia mula dia mula bentuk kalender Islam. Dan bila tanya kalender Islam ni, ramai di kalangan sahabat ni dia bagi cadangan dan pendapat nak start kalender tu daripada bila. Ada yang kata daripada tarikh birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada cadangan tu terbatallah kata-kata orang. Antara tujuan sahabat tak sambut maulid Nabi sebab sahabat tak tahu exactly bila tarikh lahir Nabi. Sahabat tak tahu, sebab tu sahabat tak buat maulid Nabi. Perkataan tu jadi batil sebab antara cadangan
nak mula kalender ni adalah mula yang dicadang atas nama Maulid Nabi SAW. Maka sahabat tahu bila tarikh lahir Nabi SAW dengan jelas. Antara cadangan dengan Isra' Mi'raj, sebab Isra' Mi'raj satu peristiwa besar yang berlaku, mukjizat yang hebat dan sebagainya. Sayyidina Umar tak terima semua benda. Cuma satu je Sayyidina Umar terima, atas nama hijrah Rasul SAW, sebab dia membawa satu paradigma perubahan yang besar kepada Islam. Daripada zaman ayat Quran yang turun versi Maki, apa dia? Versi Maki yang turun tu, dia lebih pada tauhid, dia lebih pada akhirat, dia lebih pada keimanan, ketakwaan, nak benam iman tu bagi keman. Di fatrah Madani di Madinah, tahu mai semayang, puasa, perintah Allah Ta'ala lain dia banyak tu diturunkan oleh Jibril AS di Mekah. Maka Sayyidina Umar ambil benda ni sebagai satu benda yang besar dalam Islam. Dan hijrah ni tuan-tuan bukan dibuat oleh Nabi SAW saja, bahkan Nabi-Nabi yang lain juga terlibat dengan hijrah. Contoh, Nabi Allah Ibrahim AS pernah berhijrah. Contoh, Nabi Allah Musa AS hijrah daripada bumi Mesir yang mereka disiksa dan sebagainya sampai ke Palestin. Kita tahu cerita yang berlaku pada Nabi Allah Musa. Begitu juga Nabi Allah Lut AS juga berhijrah. Bila mana diperintahkan supaya dia hijrah, Nabi Allah Lut AS mereka hijrah. Mereka berhijrah. Nabi Allah Lut AS hijrah ketika waktu subuh. Inna maw'idahumus subh, alaysa subhu biqarib. Sesungguhnya azab yang dijanjikan untuk mereka tu waktu subuh, dan bukankah subuh dekat? Tolong cepat keluar daripada sini sebab azab nak kena dah. Antara orang yang berhijrah ni adalah Nabi Allah Yunus AS. Saya tuan-tuan nak perbetulkan sedikit salah anggap kita tentang Nabi Allah Yunus. Ramai orang di kalangan kita yang faham Nabi Yunus ini adalah satu Nabi yang dia ada buat mistik dan kesalahan, sehingga ikan nun tu dia telan Nabi Allah Yunus AS. Orang faham Nabi Yunus ni buat salah. Nabi-Nabi ni tuan-tuan daripada Ismatul Rasul. Satu kitab yang kecil yang dikarang oleh Ibnu Khumair. Kitab tu adalah apa? Tanzihul Anbiya amma nasaba ilaihi min huthalatil aghbiya. Penyucian para nabi daripada huthalah ni serbuk lah, daripada serbuk atau serdak kebodohan yang cuba dinisbahkan pada mereka. Dalam kitab tu Ibnu Khumair menyebut bahawa Nabi Allah Yunus AS bukanlah satu orang yang bersalah dan berdosa. Mana mungkin satu Nabi buat dosa? Dan tu Ustaz Allah sebut dalam surah Al-Fatih, apa dia? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah bukakan pada kamu satu pembukaan yang besar, pembukaan pertama, supaya aku nak ampunkan dosa kamu wahai Muhammad yang dahulu dan akan datang. Cuma perbincangan sikit dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi ni buat dosa ke? Sebab apa Allah kata kat Nabi tu untuk ampun dosa? Contoh ingat Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sebab apa semayang sampai bengkak-bengkak kaki? Kan Allah dah ampun dosa dulu, dah akan datang. Nabi ada dosa ke yang Allah nak ampun? Kata ulama, dosa yang dimaksudkan dalam ayat tu bukan dosa yang macam mana kita faham atau kesalahan yang kita buat. Dosa dalam ayat tu merujuk kepada kesilapan atau kesalahan manusia normal buat yang kecil, tapi bila dia dibuat oleh para nabi, dia highlight jadi besar. Contoh saya beritahu tuan-tuan, antara teguran Allah Ta'ala dalam Quran disebut dalam kitab oleh Syekh ulama Jordan yang masih hidup tu, Hafizahullah, mufassir hebat. Saya banyak kitab dia, bagus. Disebut dalam kitab tu, tak ingat nama kitab lah. Dia nak kata apa? Dosa-dosa yang dibuat para Anbiya alaihissalam di sisi kita, contoh kesalahan saya harap yang berlaku kepada Nabi SAW,
Bila Abdullah ibn Umi Maktum main, Abdullah ibn Umi Maktum dia buta, dia main nak masuk Islam, dia tunjuk minat dia masuk Islam. Tapi Nabi SAW fokus Nabi kepada YB, Menteri Besar, Esko Kerajaan Negeri, JKK, semua set-set ni dia duduk dakwah. Sebab apa? Sebab bila dapat kepala dengan harapan anak-anak puan ni senang nak ikut. Kalau aku dakwah mereka ni, aku mungkin dapat pasaran, ramai orang masuk Islam. Kalau aku layan Denny seorang je masuk Islam. Benar Nabi fikir tu salah atau tak betul? Betul dia tak betul? Betul ya Nabi fikir. Sebab logik dia, bukan Nabi tolak dia, bukan Nabi marah dia, cuma kurang tumbuhan sikit. Sebab Ustaz, aku nak cari ikan besar dulu. Ikan bilik, Ustaz, hang boleh dapat lagi. Contoh macam tu lah Nabi duk fikir. Benda tu okey lah, biasa kita nampak macam satu benda yang normal. Sebab target Nabi untuk Islam juga, bukan untuk diri dia sendiri. Sebab benda tu dibuat oleh Nabi SAW, maka highlight jadi besar. Dia jadi macam satu mistik yang besar, yang major. Padahal benda tu tak ada apa-apa pun, normal manusia. Sebab dibuat oleh Nabi SAW sebagai wakil nak sampai syariat Allah di muka bumi. Di highlight sehingga turun ayat Quran. Jadi besar, jadi macam kita kata macam jadi macam kecoh sikit. Jibril AS turun ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi macam berpaling sikit lah, macam muka basam sikit. Ayat tu Jibril AS bermain pada Nabi SAW. Sepatutnya kalau ikut akal kita, Nabi tak payah cerita kat kita lah ayat tu. Tak payah cerita, buat malu company ya. Aku lah malu pergi cerita ke orang. Kes ni aku, Allah, Jibril. Kami dalam lingkungan yang kecil je tahu. Tapi nak agak kata Nabi amanah. Ada sifat tabligh, menyampaikan ilmu, menyampaikan apa sahaja. Nabi panggil semua sahabat ada ayat baru cerita kat apa. Bila Nabi panggil dan Nabi tahu risiko yang berlaku di sebalik, kalau aku panggil apa akan jadi, orang akan tahu kelemahan aku, kesilapan aku akan jadi. Bukan sahabat dia baca, bukan anak sahabat, cucu tabi'in, sampai hari ni. Dan risiko tu Nabi tahu. Bila aku hafal ayat ni akan kekal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran, kami jaga Quran. Maksud dia ayat tu sampai kiamat orang akan baca. Risiko maruah yang sangat besar. Tapi Nabi SAW pemimpin yang dia berjiwa, bukan ada rakyat lah, lebih hebat daripada rakyat lagi, karisma yang tinggi, dia boleh panggil. Hari ni bila kita baca Quran, kita bukan kecam dan memperendahkan Nabi SAW. Bila kita baca Abasa, kita tabik pada Nabi SAW. Walaupun benda tu melibatkan maruah diri sendiri ataupun buka pekung di dada sendiri, bukan mengurangkan maruah sebagai nubuah yang hebat tu, bahkan menambah lagi kehebatan baginda Nabi SAW. Tu makna kesilapan atau dosa. Sebab kalau orang biasa buat salah dalam pejabat kita, itu praktikal main di pejabat 2 minggu, adalah benda dia silap, bos dia panggil main ni, yang ni hang tak patut buat, jangan buat macam ni, kan dia jangan buat, baik bos saya silap. Tapi kalau salah tu dibuat oleh timbalan pengarah, berat lah hang ni kerja kat pejabat ni 40 tahun boleh buat benda merepek macam ni. Jadi benda besar salah. Jadi benda besar. Sebab tu sahabat Nabi SAW jarang tanya kat Nabi benda-benda basic ni. Mereka takkan tanya. Mereka suka Arab Badui main. Arab Badui dia main, dia suka tanya merepek-merepek soalan. Sahabat Nabi SAW secara tak langsung mereka suka. Sebab apa suka? Sebab banyak ilmu yang mereka dapat. Dan soalan tu mereka tak berani tanya. Sebab mereka student lama, anak murid lama. Takkan nak tanya benda kecil-kecil. Satu Badui tu main, dia tanya mata sa'ah. Dia ni Muhammad dia bila kiamat, beritahu saya aku bila kiamat. Sahabat-sahabat lain teringin tak nak tanya benda tu. Tapi cantik lah dia ditanya ni, kami duduk tunggu macam mana Nabi nak jawab, kami nak apa. Nabi tak layan. Lepas habis ceramah, Nabi tanya dia balik, ada talaba yang kalau dia tanya pasal kiamat ni sebab apa? Hang dah ready ke buat kiamat? Dia kata aku taklah ready mana sangat. Tadi kalau tu kan tanya, dia kata taklah ready mana sangat, cuma aku ni sayang kat Allah, sayang kat Rasul, ibadat tak banyak sangat. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman tuhib. Seseorang tu akan berada dengan orang yang dia sayang sekali.
Maka sahabat kata apa? Aku suka sangat Nabi harap ni sebab aku sayang pada Abu Bakar, aku sayang pada Nabi, aku sayang pada Sayyidina Umar. Aku harap aku boleh duduk dan bangkit dengan mereka di akhirat. Tengok, satu ilmu muda dapat disebabkan satu badui main tanya. Soalan tu sahabat tak berani tanya. Sebab benda basic. Hang mengaji lama dah. Macam kita duduk mengaji untuk guru kita lama dah. Ustaz nak tanya ni, basuh telinga ni wajib ke rukun ke? Yang buat atas sikit pada ustaz dah. Sopan sini sampai arah banyak. Wow, bila hebat tu. Tapi dia tanya, Ustaz, kumur ni rukun dalam wudu kan? Dia tanya tu. Setuju tak apa. Ni mengaji yang pula lama apa. Jadi macam cerai, tak tahu apa kan. Dia kena maki 4 kilo. Dia tak berani tanya benda-benda tu. Sebab benda kecil. Baik, balik pada Nabi Allah Yunus AS. Jangan sangka Nabi-Nabi ni dia buat salah dan dosa. Cerita dia sebenarnya apa dia? Nabi Allah Yunus AS dakwah kaum dia nama Ninawa. Kaum dia nama Ninawa. Bila dia dakwah-dakwah, mereka ni buat tak layan ke dia. Macam malah kami nak ikut hang, kata mereka. Maka Allah bagi amaran awal nak turunkan azab pada puak-puak kaum dia. Maka dia kata, alang-alang nak kena azab, buat apa aku duduk dengan mereka ni? Mereka ni nak kena azab dah. Aku nak pergi cari kaum lain, umat lain untuk aku buat dakwah. Semangat dakwah yang tinggi yang ditunjuk oleh Nabi Yunus patutnya menjadi contoh. Bukan Nabi Yunus menjadi alat kecaman low. Kita nak marah, dia tak boleh cakap tu. Tu level ismatul anbiya atau kemuliaan dan kehebatan para anbiya alaihi salatu wassalam. Baik, balik kita pada hijrah. Tuan-tuan, sebelum hijrah tu Rasul, kita tahu Islam ni dia susah dalam keadaan yang gelapar, macam orang tak suka orang marah kan. Maka Nabi SAW hantar satu skuad yang pertama ke mana? Ke Ethiopia, Raja Najashi. Bila mereka sampai di Ethiopia, yang diketuai oleh Ja'far As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, abang pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia syahid di mana? Medan Mu'tah. Mu'tah di mana? Di Jordan. Mu'tah lawan dengan siapa? Set Rom. Dan sampai hari ini tuan-tuan ada peluang pergi Mu'tah di Jordan, ada masjid Ja'far As-Siddiq di sebelah betul dekat Medan Mu'tah tu. Saya pernah ada di Jordan dan pernah melihat Medan Mu'tah yang luar. Dia buat macam satu maklumat, dia kata ini Medan Ma'rakah Mu'tah. Lepas tu dia tulis siapa yang syahid di sini, antaranya Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sono kisah berkaitan dengan Mu'tah. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, panggil ustaz mana-mana buat ceramah berkaitan perang Mu'tah. Nabi harap seorang-seorang. Kalau hang syahid, boleh hang jadi ketua. Kalau hang syahid, hang jadi ketua. 4 orang Nabi harap, 4 syahid. Seorang demi seorang Nabi harap tu semua jadi. Memang daripada syahid. Dan panji tu Islam, bendera tu dipegang oleh sahabat-sahabat lain. Dia ada di mana? Di Mu'tah. Di Mu'tah tu, student-student lama lah, mereka banyak cerita. Bila saya pergi sana tu, mereka kata, tahu tak dulu 70-an, 80-an, awal 90-an macam tu. Dulu-dulu ni, kadang-kadang bila mereka nak pergi kelas waktu malam tu, kadang-kadang musim sejuk dia, musim panas kan musim sejuk dia 7 tapi tak apa nak cerah lagi, atau cerah sangat dah macam gelap-gelap sikit. Daripada jalan situ, kadang-kadang boleh dengar bunyi kuda, macam 30-40 ekor kuda duduk bergerak, kerbau. Dengar macam sayup-sayup je ni. Bunyi kuda tak mana ni sini, kereta apa tengok ni, macam-macam bunyi. Dengar ada beberapa orang dia dengar. Mungkin tu ada karamah-karamah Allah bagi pada siapa-siapa studio hak soleh yang bertanya sebenarnya tahajud, kalau Allah bagi dengar benda-benda pelik macam tu lah. Nampak macam ada suasana perang tu. Ja'far As-Siddiq lah jadi ketuanya. Set-set Quraisy ni mereka main bawa hadiah yang banyak. Mereka jumpa Raja Najashi, mereka kata dia hantar dah set-set mereka tu, yang main tu semua tu bukan bagus itu. Mereka tak kata Tuhan mereka ni Isa. Mereka tak kata Nabi Isa tu sebagai Rasul semua dah. Mereka ada Nabi lain, mereka ada agama lain, mereka sembah lain, semua mereka buat benda lain. Hang cuba tanya mereka. Mereka lah buat kacau bilau di tempat kami, dia cuci kepala otak Najashi ni. Najashi kata tak apalah, esok aku jumpa mereka. Mereka main. Najashi tanya dia, betul ke mereka ni habaq kata hampa ni ada Nabi lain, ada yang ni. Boleh tak cerita apa dia hak Nabi tu bawa? Ja'far As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi juru cakap pada kumpulan jemaah yang hijrah yang awal itu. Dia cakap, dia kata memang dulu kami ni orang jahiliyah,
sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila datangnya Nabi SAW sebagai rahmat untuk kami tak lagi jahiliah. Kami jadi orang cerdik. Sebab daripada gelap kami dibawa kepada cahaya. Kami tak makan lagi benda kotor, benda bangkai, benda tak elok. Kami tak minum benda, kami tak makan benda-benda yang tak sembelih atas nama Allah. Kami tak makan darah. Kami tak minum arak. Kami tak siksa orang. Kami tak buat dengan kat orang. Kami tak riba. Kami tak zina. Dia terang buat Islam satu tu. Kefahaman Raja Najasyi tu masuk cap. Jelas dia berkaitan dengan Islam. Sehingga dia tanya, kalau betul Muhammad itu utusan Allah, apa ayat yang dia bawa? Ada tak sesuatu yang dia bawa? Macam mana Isa bawa Injil, ada tak bawa? Ja'far kata ada. Dia mula membaca awal daripada surah apa? Awal daripada surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Satu ayat demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat dibaca, setitis demi setitis air mata Najasyi turun. Dia kata cukup, ini adalah sama benda yang diturunkan kepada Isa. Hampa boleh duduk di sini, aku tak mau hadiah hampa boleh balik. Dia duduk di situ dan dia masuk Islam. Najasyi adalah raja yang pertama, manusia yang pertama dalam sejarah Islam yang Nabi SAW sembahyang jenazah ghaib untuk dia. Nabi duduk dengan sahabat dalam masjid, Jibril AS bagi tahu kata ada jenazah. Maka Nabi SAW pergi di luar. Maka Nabi SAW kata, hari ini kematian seorang lelaki yang soleh, maka mari kita sembahyang jenazah ghaib. Dialah orang pertama sekali hak sembahyang jenazah ghaib. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang kedua ni adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri suruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Yang sebelum hijrah ada satu manusia yang sangat baik yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab pergi dekat orang-orang Madinah ni, dia cerita Pak Nabi ni sampai orang jadi macam membuat-buat perasaan nak tengok siapa dia. Hak kata Nabi ni siapa dia? Siapa dia? Hak kata Nabi SAW ni kami nak tengok sangat. Sebab apa? Dia pergi cerita benda-benda yang luar biasa yang berlaku pada Nabi SAW, yang takkan ada ke orang dengan baik akhlaknya, dengan mukjizatnya, dengan benda pelik yang berlaku pada Nabi SAW. Jemari Nabi boleh bawa keluar ayat yang Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kata, masa kami di Hudaybiyah 5 hati orang kami boleh ambil wuduk dan minum air dengan ayat yang keluar daripada jemari Nabi. Bila mereka tu dengar tu, mereka rasa macam yang ni memang canggih, memang sempoi, kami seronok sangat ni. Sehingga orang Ansar apa mereka buat? Ditunggu di perbatasan di negeri Madinah nak masuk tu, bergiliar tunggu Nabi SAW. Sebab takut Nabi main satu masa tak ada orang sambut. Tu dia punya bagus. Sambut siapa dia? Nabi SAW tu. Sebab mereka sayang ke Nabi SAW. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahu Madinah nama lama dia Yathrib. Yathrib ni port yang paling kuat untuk sek-sek Yahudi. Yahudi kuasai ekonomi, Yahudi kuasai sosialnya, Yahudi kuasai habis jalan-jalan semua nama Yahudi, bangunan-bangunan nama Yahudi, banyak benda lah Yahudi cover. Dan bumi Yathrib Madinah adalah bumi yang penuh dengan penyakit satu ketika sebelum kedatangan Nabi SAW. Tapi hari Nabi jejak kaki ke Madinah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku rasa macam seluruh Madinah jadi cerah bila Nabi pijak. Dan aku lihat bagaimana kepulan asap hitam berkepui-kepui keluar daripada bumi Madinah. Apa dia? Asap penyakit kotor semua. Bila Nabi jejak ada kaki, seolah-olah awan sedut, macam mana ular sedut bisa-bisa kotor ada di
di udara ni sampai bisa dia jadi macam tu. Macam itulah awan dan udara sedut segala bisa ada kotak di bumi Madinah, dia keluar daripada bumi Madinah menjadi bumi Madinah, bumi yang penuh barakah dan bumi yang penuh, yang hebat sekali yang Allah Ta'ala bagi. Dan sehingga kata alim ulama, setiap tanah dan pasir dia boleh jadi ubat. Sebab tu tuan-tuan pergi umrah, pergi Madinah, tak payah ada buat mengada, tutup-tutup muka. Tak, sini apa kotak kendaraan. Siku pala, mana ada kotak. Bumi Madinah, bumi hebat. Sehingga kata ulama, kalau hang jatuh di bumi Madinah, ambil pasir Madinah tu, pegang dekat tangan, yakin dengan Allah Ta'ala, letak di kaki tu, baca doa, Allah bagi hang sembuh. Sebab bumi tu bumi barakah. Sebab tu Allah pilih jasad Nabi SAW nak ke bumi di bawah bumi Madinah. Walaupun asal tanah tumpah darah Nabi di mana? Di Mekah. Allah tak pilih Mekah untuk letak jasad Nabi SAW. Allah pilih apa? Bumi Madinah. Sebab tu Imam Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Anas bin Malik, dia punya hebatnya sayang ke Nabi SAW. Dia tak pernah berkenderaan sepanjang dia ada di bumi Madinah. Orang tanya dia, sebab apa wahai Imam, kami tak pernah tengok kamu naik sebarang kenderaan. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, macam mana aku sanggup naik di atas satu binatang tunggangan yang binatang tu akan injak-injak bumi, yang dalam tu ada kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasut pun dia tak pakai. Dan dia punya adab dengan Nabi sangat luar biasa. Kalau orang mai dekat rumah dia, mai nak tanya dia soalan fiqh, dia jawab dekat mereka, dia hantar mereka balik. Tapi kalau ada orang mai, dia kata nak talubul hadis, kami mai nak belajar hadis wahai Imam, mai masuk. Dia akan masuk dalam rumah dia, dia akan pakai pakaian yang khas, wangi-wangian, dia akan baca hadis dengan penuh khusyuk dan penuh tawaduk. Dia akan baca satu demi satu dia baca. Qadi ayat sebut dalam kitab ada Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Disebut satu kisah yang sangat luar biasa berlaku kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik sedang mengajar satu hari, anak murid dia semua perasan muka dia jadi lain, jadi macam apa ke, dia macam pelik sangat. Sebab apa Imam Malik muka dia pelik sangat ni? Kami tengok macam pelik sangat muka dia ni. Rupanya satu riwayat kata 16 kali, satu riwayat kata 17 kali disengat kala jengking di kaki di bawah masa dia tengah mengajar. Lepas dia baca hadis tu, dia kali tepi, anak murid dia main tanya sebab apa muka pelik sangat. Dia tunjuk rupanya kaki dia tu dah macam luka dengan bengkak dengan gigitan kala jengking tu sebanyak 16-17 kali. Orang tanya dia, wahai Imam, sebab apalah sampai tak bagi tahu kat kami? Kami boleh khidmat, boleh bunuh binatang tu sebab dia cederakan tuan guru nak mengajar. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Dia kata, aku sedang baca hadis Nabi SAW. Aku tak sanggup nak selang kata-kata aku bila aku sebut kata qaul Rasul tu, aku tak berani. Tak mau adu, sakit, tak mau. Sebab tu aku cakap aku tak mau cakap aku selik dengan cakap Nabi, walaupun aku sekadar baca hadis. Tahan sakit tu. Sebab tu dia hormat pada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, tiap hari mimpi Nabi SAW. Tak ada, Allah tak bagi pada mana-mana orang yang lain kehebatan kemuliaan ni. Tiap-tiap hari mimpi jumpa baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Itulah hebatnya tu. Hari ini muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang belum lagi ada kesempatan nak pergi ke Mekah, belum ada kesempatan nak pergi ke bumi Madinah, insya-Allah tuan-tuan niat di hati Allah mudahkan kita, sama-sama kita pergi ke umrah ke, sempat atau siapa boleh pergi haji, alhamdulillah. Tak sempat kita pergi umrah dulu, simpan duit, kita pergi dengan saya hujung tahun depan bulan 12, sama-sama pergi umrah, tengok macam mana baginda Nabi SAW, macam mana adab nak masuk bila nak jumpa Nabi ni, macam mana adab dia, macam mana salafus soleh mereka berhadapan dengan baginda Nabi SAW yang hayyun, yang hidup dalam kubur dia tu, yang kita nak interaksi dengan Nabi dengan salamnya. Allahu Akbar.
Batu hari ini muslimin rahmati oleh Allah SWT, Allah sayang pada orang Ansar yang orang Ansar terima Nabi SAW. Nabi ni orang luar lah. IC Nabi, IC Mekah, bukan Madinah. Bila Nabi mai, mereka seronok ke Nabi SAW. Mereka sambut Nabi dan mereka ambil Nabi jadi ketua. Allah, hebat ya. Tak cukup dengan tu, mereka ikut. Apa Nabi kata perang, okey ikut perang. Mati pun tak apa, kami ikut je. Wih, hebat ya. Tak cakap apa. Jiwa orang Ansar ni jiwa besar. Kita hari ni muslimin rahmati oleh Allah SWT, saya nak faham, jiwa ni tak ada kita. Jiwa ni tak ada. Tuan, kadang-kadang kita jadi imam di sini surau, macam-macam lah orang nanti main. Surau tuan ni saya tengok semua orang sini ya. Kalau saya pulau tu ada lah macam-macam sini. Bukan satu Malaysia lah, satu dunia. Satu Malaysia, tu Tangi ya. Tempat ada satu dunia ada. Macam-macam ada. Kadang-kadang tuan, set-set ni dia bukan jenis semua jenis set cangkui, set simen, set besi ya. Orang dari Indonesia kadang-kadang main ni, Masya Allah, tabarakallah, punya sedap. So ada di surau kampung saya tu, kontraktor lah dia tu, kita tak ada duduk main semayang saja, dia duduk mengaji gitu. Sekali bila tak main, kita nak jadi imam, kita kata, Pak, bapak boleh azan? Dia kata, ya boleh Pak, dia pun main. Semua bapak, aku bapak dia bapak aku. Lepas semua jadi bapak tak ada mak. Dia pun main, dia azan. Allah, kata dia azan. Macam Mekah sebiji. Ayam mata apa yang hingga keluar tu punya hebat dia azan tu. Sekali bila kita tengok dia azan elok, kita tolak jadi imam. Saya kuliah di depan, saya dah habis semua, kita kata bapak nanti minta tolong bapak jadi imam. Dia pun boleh lah bapak, semua lebih bapak, tapi tak kepala bapak ya. Okey, dia pun main dia jadi imam. Tuan-tuan tahu dia baca Allahu Akbar macam Syekh Sudais Mekah tu. Orang muslimat belakang tu semua teriak Mekah tu. Orang nangis Allah. Tak tahu nangis tu yang nangis tadi orang tak tahu lah. Tapi Allah yang sedang. Rupanya hebat Allah ni. Jangan pandang rendah dengan orang. Hari ni kita duduk di sini, contohnya lah, ada orang daripada Kelantan, Terengganu, dia pindah main duduk di surau kita ni. Dia dulu di tempat dia imam surau, ada boleh lah Yasin tahlil ke apa boleh nak bawa lah. Setakat jadi bilal, setakat jadi imam sajadah tu boleh jugalah. Kita jangan busuk perut dengan dia. Tak boleh ni, kami semua taman bersatu jitra, kami orang jitra yang boleh apa ustaz yang buat pasal. Buat jitra ada tanduk ke? Sama ya. Tak apa, tengok orang boleh tak apa. Hari ni tambah budak-budak muda ni tuan, mana-mana budak pelajar sekolah agama di surau kita ni tuan, tolong panggil dia main sini. Pak Cina abang kan, sekolah mana? Saya sekolah dekat sini, sekolah agama Al-Ustaz. Sekolah agama macam sini. Isyak Pak Cina azan boleh. Tingkatan 2 tuan abang dia. Tuan tahu daripada maghrib sampai isyak dia balik rumah dia haru mak dia suruh dengar dia azan. Mak dengar ni nak azan, mak dia kata okey dah elok dah tu, tak nak dengar dah, dah tak dengar apa ya. Tak apa dah okey dah tu. Dia pergi suruh kakak dia seronok nak azan ni. Dia main isyak ni awal, tak azan ni main 10 minit main dah. Lagi tu imam tak lagi azan dia tak boleh. Dia seronok ni. Sebab kita bagi satu peluang nak bagi dia dekat. Dia tu lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, latih dari maghrib isyak terbalik ke hayya al falah dulu. Tu kalau latih dia takut dia tukar hayya al falah tu hayya al salat. Sebab kita hargai orang-orang yang ada kemampuan, kita panggil main. Jadi isu di Penang, kita tahu satu kisah yang berlaku adalah Tok Imam, bukan? Ada orang di Mawar Tempatan ni lah, anak dia perempuan nikah dengan satu orang Indonesia, Aceh. Aceh ni bukan sebarang Aceh ya, tu tahu Aceh jadi macam Serambi, Mekah macam kita Kelantan. Kalau Indonesia, Aceh lah, semua set-set pondok ni semua mengaji ni, Masya Allah Akbar, punya sedap. Hebat dia mengaji ni. Dia betul lah dia jadi imam. Dia baca elok lah semua, bagus lah semua, doa kunut sedap lah semua, bagus lah elok bacaan dia memang tajwid semua keman. Maka bila dia naik ganti tu imam, dia mesyuarat kata kita nak up dia bagi naik jadi imam tetap dekat sini, tapi imam keempat, bukan imam tamu lah. Dia imam, bila-bila tak ada dia akan backup dia akan naik bila-bila aku tetap jadi bawa masa mesyuarat AJK balik kursi oi. Apa jangan lantik dia orang Indonesia, walau aku tak padi di kampung kami lah apa semua. La ilaha illallah. Awak syarat jadi imam dalam kitab fiqh apa? Mesti dia orang Malaysia. Kalau orang luar tak boleh jadi imam tak sah. Hai, dapat ajar apa saja boleh jadi imam tak apa. Yang pertama dia faqih, yang
kedua dia qari, dia boleh naik jadi imam, tak apa. Jangan fikir siapa main pun tak apa, main. Hang boleh apa? Boleh azan, main. Hang boleh apa? Hang boleh imam, main. Sama-sama kita imarah ke suara kita. Tu orang berjiwa besar. Jiwa besar macam orang Ansar, Allah sayang. Kalau perkira macam orang-orang yang duduk kafir Quraisy yang tak mau Nabi SAW, Allah tak pilih jasad Nabi SAW nak ke bumi di dalam bumi Madinah. Sebab apa? Sebab set Mekah, mereka perkira dengan Nabi SAW, mereka buat naya ke Nabi SAW, mereka halau baginda Nabi SAW. Dan kedua, kita nak tahu betapa hebatnya peristiwa Hijratul Rasul ni adalah apa? Kasih sayang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Tak tahu masa jalan tu Abu Bakar As-Siddiq sat jalan sini, sat jalan depan, sat jalan belakang, sat jalan kiri kanan. Nabi kata, apa hal kamu ni Abu Bakar, sat sini, sat sini? Abu Bakar kata, apa wahai Rasulullah, masa aku duduk jalan belah kiri, aku rasa macam ada orang belah kanan nak main bunuh kamu. Aku rasa ada orang yang duduk depan, dia pergi duduk depan. Bila aku duduk jalan kat depan, rasa macam ada orang kot belakang kot, pergi duduk belakang. Ada orang kot tepi kot, duduk kiri tepi. Duduk keliling Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sayang ke Nabi. Dalam gua tu, sebelum masuk gua lagi, Nabi SAW sangat letih dah. Tak larat dah duduk dalam gua tu. Sebelum masuk gua, Abu Bakar Siddiq kata, apa Sat ya Rasulullah, biar saya masuk, saya clear dulu dalam gua ni. Ya tuan, kalau rumah kita tinggal lama, projek tak jadi pun macam-macam ada benda dalam tu. Ni gua ada binatang bisa dan sebagainya. Maka Abu Bakar Siddiq bersih dulu semua. Abu Bakar Siddiq masuk, panggil Nabi SAW. Hebatnya Nabi dalam keadaan kelang kabut, Madinah tak sampai lagi, tengah jalan, orang kafir Quraisy duk follow, duk di luar aja. Tengok macam tu boleh nampak lah. Tapi hebatnya Nabi boleh tengok di paha Abu Bakar Siddiq, Allah Ta'ala bagi ketenangan luar biasa pada Nabi SAW. Tuan-tuan tengok hebat sekarang. Sebab tu hari ni jiwa kita kalau ada Islam, tuan-tuan, Allah akan bagi tenang. Walaupun ribuan masalah di tempat kerja, ada masalah kita ni berkaitan dengan hutang, masalah anak yang tu yang ni, serabut kita pun, Allah bagi ketenangan di hati kita. Kita tak akan buat benda pelik-pelik. Tuan-tuan tengok WhatsApp baru ni sampai, budak perempuan di Terengganu, dia nak bunuh diri. Duduk di sini, batu sini, batu sini. Jadi perempuan seorang turun tahun ni, ramai orang tu ambil gambar, baru sampai saya. Video perempuan tu kan, datang sampai kita, apa tak tengok, apa tak ada WhatsApp apa baru jadi baca Quran kat rumah, tasbih apa tak tahu apa di dunia. Saya agak dia diri sini. Masalah apa dengan marga dia, boy dia kan. Saya pun pelik juga lah. Dah nak bunuh diri, hang ni ada ke mana? Terjun, mati dah sudah. Dia tak terjun, saja terjun. Duduk sini, saya tu, hang tak pening kan, jam di bawah, tak apa-apa, orang pakai lu ambil gambar, orang ni pun biasa lah. Kawan tu nak mati, dia shock ambil gambar. Dia tu, bomba pula susah. Dia tahu ke dia, ke sini, ke sini, ke sini, ke susah. Dengan jam, dengan susah, bomba naik di atas. Bomba tu duduk sini, batu macam ni. Bomba turun daripada sini, bomba tu mengendap dia sikit tu, nampak tangan dia, nak pegang tangan dia terjun. Terjun jatuh ni, dia menggelupok ni, nak jatuh, nak menggelupok, nak jatuh sangat-sangat ni. Bomba seorang lagi turun main di atas tu, jadi pegang dia tu, duduk susah-susah. Dia kata, telefon boy dia. Tak tahulah apa jadi dia dengan markah dia muda ni, dalam umur 7-18 gitu lah. Ni kata 4, ni kata 5 macam tu ya. Lepas aku nak bunuh diri, panggil lelaki tu main. Daripada 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari, bomba duk pujuk dia nak jatuh juga. Panggil lelaki tu main. Kat pukul 1 dia main. Kita tahu lelaki tu muka dia macam rumah. Dah pasal dia ni nak bunuh diri. Tolonglah, tak payahlah berlapak dia ada handsel dia nak bunuh diri. Sebab apa? Ku ramai tu ke tahap Aaron Aziz ke apa handsel berpadan kalau kena anak azab, kena dia akhirat pun padan nak bunuh diri. Allah bunuh diri dengan muka jalak kamu ni, gigi tak ada depan gitu. Apa pecinta orang macam ni sampai nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab tak tahuan tu lah. Bila ada masalah, Nabi SAW ajar, Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar, apa yang kita kena baca bila kita ada masalah, jadi serabut, jadi tak tahu buat apa, masalah macam-macam sangat. Ada 2-3 benda boleh buat. Satu saya harap yang paling mudah, semua kita boleh buat benda tu, insyaAllah boleh hafal. Apa dia? Saya baca, tuan-tuan ikut.
Bacaan ketika tuan-tuan berlaku sedih, berlaku jadi macam gelisah, gelapar, semua tu dia boleh buat 2-3 benda. Saya harap guru yang muda tetap balik dan boleh amalkan. Bila jam tak tahu buat apa, jadi serabut jalan apa semua, nampak macam kita pun tak boleh depan, minyak tak ada, susah. Bukan mencabut dia punya penyelesaian dia, kan? Oh ya, apa orang bodoh, lepas bodoh tu dia keluar bawah kain, tepi kain, atas kain, semua dia keluar kan. Tu kita lah, Nabi tak ajak betul. Kalau Nabi ajak pada kita, saya baca tuan-tuan ikut, nak dengar suara jitra, kuat ke tak? Kalau kuat saya buat, kalau teruk pining menang daripada kau. Okey, kita kuat sikit. Nampak kuat lagi tak? 3 orang bawah ni boleh? Duduk dah tak? Duduk macam gangster tu. Okey. Allahu Rabbi. Nampak bawah semula. La usyriku bihi abada. Okey lagi. Allahu Rabbi. La usyriku bihi ahada. Sekali lagi. Allahu Rabbi. La usyriku bihi ahad abada. Allah Tuhan aku takkan syirik dengan Allah. Sampai bila-bila aku takkan syirik dengan Allah. Satu akidah kita mula-mula bila kelak macam tu, tetap budak-budak sekolah perempuan ni buat apa? Bila tension dengan markah dia ni potong tangan, potong nadi, darah banyak jadi pingsan, kat kawan jadi bengong tu. Banyak tuan-tuan sekarang ni masalah. Lah budak-budak ni ukir nama markah dia ni. Markah dia nama Rizwan contohlah. Kalau nama aku buat contoh apa yang tengok dia tu pula. Dia tulis Wan, bukan tulis di tangan, tulis di paha. Dia ukir dengan paha dengan pisau nama Wan. Wan tu suka. Cikgu duduk mengajar, dia selak paha tunjuk nama Wan. Kawan tu dia tak boleh ngaji tu. Dia pokok nama aku ni pengsan betul ya. Low main level Allahu Rabbi. Jadi macam-macam masalah berlaku ni sebab apa? Sebab dalam hati kita tak ada Allah dalam hati kita tu, jadi masalah kita tu. Nabi SAW, Allah ada di hati dia. Dia tak risau, dia tak takut. Walaupun tempat tu kecil, menjadi kesenangan pada dia, seronok dia duduk dalam tu. Tapi hari ini muslimin rahmati oleh Allah SWT, anak-anak kita lari keluar daripada rumah, tak balik 2-3 pagi. Bukan sebab rumah kita kecil, bukan sebab rumah kita tak ada aircon, tapi dalam rumah kita tak ada Allah dan Rasul, dan tak ada rumah kita, menyebabkan jadi panas walaupun ada aircon. Jadi budak-budak tak mau duduk rumah, dan dia tak selesa dengan mak bapak dia. Sebab mak bapak dia pun tak pernah amalkan Islam dalam kehidupan mereka tu, dan dia rasa macam panas dan malas duduk di rumah dia. Dia sanggup lepak tepi parit yang busuk. Kita kata dia tak balik rumah, malas kan, rumah saya tak mau balik awak, rumah dengan panas mai tu. Dan rumah ada aircon, awak panas, malas kan, macam daripada gaduh je mak bapak. So, jadi itu bukan satu dua kes. Sebab tu balik kita kepada peristiwa hijrah kita. Kita nak bina dalam hati kita hari ini ketenangan luar biasa. Jalan dia satu je, track dia satu je. Dalam hati kita kena ada Allah, dalam hati kita ada Islam. Allah bagi ketenangan. Jangan cari kot lain, Allah takkan bagi. Tengok Nabi tidur di mana? Paha Abu Bakar Siddiq. Allah. Tu tahu Abu Bakar Siddiq siapa? Pak mentua Nabi seorang cakap. Boleh tentu balik tidur di paha Pak mentua. Aku bagi cuti Jumaat kan, kedua kan, bawa family, nak bini semua jalan. Bapa kita tidur depan TV, perut besar. Tu baca utusan. Dia orang lama dia baca utusan kan, tak apa-apa. Kalau nak ceramah tu utusan dia tu ya. Kalau abang ada pemburuh tak boleh Arab. Tu baca, kata Abah, kita bertidur di perut dia. Dia tengok dia, ni mangkuk mana dia tidur. Tak lah, anak aku hamam dengan aku pun habis tengok dia. Dia dikatok kepala kita ada betul. Demi rahmati oleh Allah Ta'ala, hebat Nabi SAW. Tapi dalam duduk tidur tu ada satu benda berlaku tau. Tahu jadi apa? Tahu? Baju biru, nama apa? Nama, ada nama? Azazil, nama apa? Alim. Bismillah. Apa tu lah orang percaya dia orang kos kan? Jadi satu peristiwa pada dia. Soalan tuan-tuan bila duduk dalam benda gelap, sudah benda tu, adalah binatang-binatang bisa nak keluar main. Sehingga setengah ulama abad, bukan benda bisa binatang tu, kalau jengki ke ular ke apa-apa, bukan main nak gigit.
Dia nak main, dia seronok Nabi main tempat dia. Nabi SAW ketua rahmat seluruh alam. Bila Nabi masuk, jadi binatang jadi, wih, Nabi main tempat kita lah. Oh ya, pakat berbulan pergi tengok apa semua. Bila suara-suara muka Abu Bakar Siddiq nampak macam binatang nak seksa, nak buat takut dia cederakan Nabi. Dia letak lunjuk kaki dia tutup lubang tu. Binatang ni kata, siapa pula tak tutup kaki aku baru nak tengok muka Nabi. Siapa dia buat show habis kalau ni baru nak tengok ni, Allah SWT dia nak tengok sangat, dia gigit kaki. Bukan nak gigit tangan, dia nak tengok Nabi tu. Kata setengah ulama, sebab binatang kan dia kenal Nabi SAW semua ni hebat lah, Nabi ni seronok lah, nak tengok ni. Tak tahu orang tutup, dia pun sangat kena. Bila kena tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dia nak gerak Nabi ni tak mampu dia nak gerak. Sebab takut, sebab sakit darah tu dia payah mata mengalir. Sebelum tu tak berani nak gerak, tahan sakit pun tahan lah. Sebab Nabi baring di paha dia, sebab dia tak tahu Nabi tidur ke tak. Sebab anak dia Aisyah bagi tahu, wahai ayahku, pernah Nabi ni dia romantik, dia tidur di paha isteri dia. Saya main, tiba-tiba Aisyah rasa paha dia tu macam nak patah. Oi, patah. Dia nak buat begitu. Sebab apa? Sebab wahyu turun berat. Tuan-tuan, siapa-siapa nurse kerja doktor di sini, tuan-tuan boleh betulkan fakta saya. Saya pernah tanya satu doktor, dia kata betul Ustaz, tulang manusia yang kuat tulang paha, paling kuat tulang paha. Tulang tu pun rasa nak patah sebab wahyu berat. Kadang-kadang Nabi duduk dalam musim sejuk, sembang sahabat, peluh cerau, keluar malam, bintik peluh ni. Sebab apa? Sebab wahyu sedang turun. Kadang duduk atas unta berat sangat, jatuh unta tu terduduk. Sebab Allah sebut dalam Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan turunkan pada kamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Berat tak mana? Quran tak berat pun, kalimah-kalimah tu berat. Bukan, yang berat tu apa? Tanggungjawab sehingga bukit dan gunung ganang tak mau. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami pernah bentang syarak ni, taklif syarak ni pada semua gunung ganang, bukit bukau, tapi mereka tak berani nak ambil sebab tanggungjawab. Tapi manusia sanggup dengan dua perangai manusia, zaluman jahula, zalim dan jahil pada diri dia sendiri. Allahu Akbar. Sebab tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dia tak berani gerak Nabi, tak tahu apa yang sedang berlaku. Mungkin wahyu sedang turun oleh Nabi SAW. Sebab Nabi kata, apa nampak mata aku tidur, tapi hati aku tak pernah tidur. Dalam Syama'il Nabi SAW sebut, bila Nabi tidur, bunyi dada dan hati dan dada Nabi ni macam ceret yang sedang menggelekak. Sebab Nabi halang dia juga tidur fikir pasal umat dia, kesianlah umat aku nak masuk neraka, kesianlah umat aku tak boleh masuk syurga, sebab apa dia ni tak mau masuk Islam. Yang tu je Nabi dia fikir, sehingga Allah kena turun ayat Quran, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Muhammad, sudahlah, kalau mereka tak mau beriman pun dahlah, hang tak payah bersiksa diri lah. Nabi jadi macam duk fikir kena ke umat dia tu sampai macam tu jadinya Nabi SAW. Sebab tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tak berani gerak Nabi SAW. Saya pun sama juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur dalam kuliah, saya tak akan gerak tuan-tuan. Mana tahu wahyu senang turun kat tuan-tuan ke apa kan? Tidak bagi tidak ada apa bantai habis selimut ni apa tirai mau buat lena betul ya. Saya tak akan gerak. Ada satu tok share tu, dia mengajar anak murid dia tidur. Ada member sebelah dia gerak dia nak gerak dia tahan. Hanya gerak dia tu orang. Dia tu duk mimpi Nabi SAW. Nabi tu bagi kat dia satu benda, hanya kacau mimpi dia. Saya pun takkan kacau. Mungkin tetap sedang mimpi Nabi. Tidak. Kan mimpi YB dapat projek ke apa? Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu hebatnya peristiwa hijrah. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2-3 benda yang kita kena ambil
sebagai pengajaran dalam peristiwa hijrah. Yang pertama, kasih sayang sahabat pada Nabi SAW. Yang kedua tuan-tuan adalah apa? Peranan masjid dan surau hari ini nak mengembalikan daulat Islam hari ini dengan apa? Masjid surau kita. Benda yang Nabi SAW mula sekali buat apa dia? Masjid. Nabi tak buat futsal, stadium, kedai makan, tak buat astaka, si goreng tom yum, paprik, 3 rasa. Tak buat apa. Nabi buat apa? Masjid. Sebab di situ kesatuan kita bermula. Kalau dengan masjid tuan-tuan boleh buat besar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi benda besar pada kita. Kesatuan kita mula di masjid. Kesatuan kita hari ini mula di masjid. Sebab tu bila kita mai rumah Allah Taala, jangan kita niat nak sembahyang jemaah, yang tu kita jangan niat. Dah tu buat apa Ustaz? Pemikiran surau. Niat tu kan, niat kita ni nak mengimarahkan surau. Itulah niat kita yang baik. Kalau tuan-tuan niat macam tu, kasut tuan-tuan di luar semua tak payah susun. Semua susun siap-siap. Masing-masing dia tahu nak susun kasut dia. Masing-masing dia tahu susun kasut dia. Sebab apa? Sebab dia bukan nak semayang saja, dia nak main imarah rumah Allah Ta'ala. Kita bina budaya akhlak yang baik. Orang yang mula main dia susun kasut dia cantik, betul? Orang yang main kedua, sah kedua dia boleh susun kasut elok. Walaupun dia benda yang kecil, tapi dia kesan akhlak yang luar biasa. Anak-anak kita ramai semayang ni semua, bila dia tengok kita ada besarnya akhlak yang baik, benda tu dia akan bawa sampai ke sekolah. Dia nak masuk dalam apa? Bilik-bilik khas ke? Dia nak masuk dalam pustakaan ke? Mana-mana ke? Dia bila main buka kasut, dia teringat akhlak dia belajar di surau 1 hari 5 hari dia main, akhlak tu terbina kat dia akan jadi orang yang bagus, orang yang cemerlang. Ini kita main semayang dia mana? Main semayang, tak ajak kasut-kasut semua tambah main lambat. Dia main lambat, tahu semua tak ajak kasut sebelah masuk dalam surau. Kasut orang semua dia terajak habis semua. Basuh baru nak takbir je, Allah teringat apa-apa kunci motor tak ingat, tak ambil pula. Lari keluar pergi ambil kunci motor. Tok Imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, takbir itu sami Allah liman hamidah, dapat kan? Allah akbar ke depan. Helmet tu buka. Buka kepala dia. Mujuk dia minta sujud dari kepala orang. Dah kalut sangat. Sebab apa? Jadi kita jadi kalut itu. Kita main rumah Allah ni tuan-tuan. Surau tuan-tuan ni saya tengok bagus dia. 6 biji aircon. Bapak sejuk lagu ni tahun ni. Tuan-tuan duduk di sini, kita tolong sama-sama buat kerjasama untuk surau kita. Jangan tuan-tuan tanya surau buat apa kat aku. Jangan tanya aku buat apa kat surau. Itu soalan bagus. Apa tuan-tuan boleh support untuk surau, kita main. Tak ada orang bukan Islam lah. Oh, siapa-siapa orang luar dia tak akan main lah tuan-tuan. Surau kita lah jaga. Kita mau ingat ni macam rumah kita. Kalau pipe rumah kita bocor, ada kita harap partner kita main repair. BFP lah. Dia dapat main. Tak. Kita sendiri akan telefon itu. Sebab apa? Inisiatif sebab kita tahu tu rumah aku. Kalau bumbung rumah kita leak, bocor, nitik, kena dedika apa semua, kita akan buat apa? Segera panggil orang. Sebab tu rumah aku tanggungjawab aku. Hari ni benda tu kita kena bina. Yang kita pasal surau ni surau aku. Kalau ada apa-apa kekurangan, masalah ke apa, maka yang ni semua akan tanggungjawab aku. Kita tengok tak mana surau, kita tanya ada tak apa-apa benda nak boleh bantu. Antara benda besar yang tuan-tuan boleh buat bantuan adalah apa? Dari segi kewangan untuk surau kita. Saya tak tahulah tuan-tuan punya surau, masjid apa yang paling dekat dengan kita sini lah, di Syarifah ni kan. Masjid tu yang paling dekat untuk kita. Saya bagi tahu tuan-tuan, selalu saya bagi tahu di Pulau Pinang. Pulau Pinang pun sama problem juga. Masjid-masjid kita yang ada di qaryah kita, sepatutnya masjid-masjid ni mereka kena minta laporan aktiviti surau setiap bulan. Dia kena tahu kalau sekitar dia tu ada 7 surau, kena minta setiap bulan mai tengok hampa punya jadual kuliah hampa banyak ada. Kalau jadual penuh kuliah, program dan macam-macam kita buat, sepatutnya pihak masjid bagi sikit sumbangan daripada Jumaat tu pada pihak surau. Saya tak tahu bagi ke tak. Kalau bagi, alhamdulillah. Kalau tak bagi, saya bagi cadangan. Contoh yang ada etiket masjid di sini,
Setiap orang surau kan ada 3 masjid, kita boleh lontarkan benda ni cadangan. Bukan banyak tuan-tuan. Tengok sekadar level surau kita. Kalau surau tu aktif, bagus, hebat, okey, mungkin kita boleh bagi 400-500 kat surau tu supaya dia boleh run program dia sikit. Kongkong dia boleh bantu dari segi kewangan, dari segi yang tu, dari segi yang ni. Banyak benda-benda yang baik yang dia boleh buat. Saya tak tahu kewangan surau tuan-tuan macam mana, cuma saya bagi tahu 2-3 benda nak upgrade tuan-tuan punya account. Okey. Ceramah macam ni saya anggap tuan-tuan tak buat lah. Kalau tuan-tuan buat tak apa benda ni. Ceramah macam ni tuan-tuan kena jadikan agenda bulanan. Cari satu ustaz mana-mana, bulan panggil ustaz jauh pun tak apa. Dia nak kira ustaz-ustaz mana yang kena kuih tak tawan ucap tu. Panggil ustaz jauh pun tak apa. Yang pertama kita nak crowd. Tuan-tuan yang main macam ni bagus. Saya bagi 5 bintang untuk kehadiran surau ni. Cuma saya tak bagi bintang untuk mikrofon. Macam ni, Vietnam aku pegang sejam lah. Dia berapa tahun ni, mic tak dengar. Kedai kupai, apa beli mic lain ni. Betul sekali lagi aku main ceramah tempat ni. Mic ni juga berlepuk kepala aku. Sejam lah tau. Aku dengar cerita, dah tengok kaki semua main tadi. Aku pegang macam Vietnam, apa syok dulu lok tu. Lepas apa-apa, aku nak balik jauh pula lagi. Lagi nak makan darah apa dah tahu lah ni. Saya beritahu tuan-tuan, sebelum saya pergi gelajak tu, saya harap makanan. Kalau ustaz-ustaz main, saya jawab lah, dah belajar apa kan. Kalau ustaz-ustaz main, tuan-tuan nak bagi makan tak apa, tuan-tuan tak bagi makan pun tak apa, cuma orang tiga dah terdekur lah, kalau tak bagi tak kena apa pun. Tuan-tuan buat 2 benda. Satu, tuan-tuan order makan ke apa ke, makan di surau dan senang. Tak payah satu ustaz pun takkan mengada nak makan dengan camca dan itu semua tak ada. Kalau jadi ustaz lagu apa tu, ambil sup terlangkut di kepala dia. Satu ambil makanan, hutang ni makan-makan, balik selesai. Satu lagi yang saya tengok tak apa nak canggih ni adalah kita akan pergi kedai order makan. Baguslah kita raih ustaz. Cuma tuan-tuan, order siap-siap letak tang tu. Apa hang order ustaz tu nanti makan? Ustaz tu dah kata, "Iya tak mak, ai tak nak makan ada daging merah." Ambut di kepala dia. Saya tu mengada kan. Dia makan. Selalu yang jadi adalah saya duk pergi ceramah jadi masalah dia adalah jika kita ustaz dah pergi makan di kedai, katakan apa nak buat aku ustaz macam tu pula orang buat kena bos siap lah. Ustaz dah pergi makan di kedai biasanya bila sebut macam tu, mak cakap tuan-tuan ramai orang yang kadang-kadang dia syok lah nak teman ustaz, nak sembang apa semua dengan satu niat nak raih ustaz, satu niat saya puas lah ustaz dah pergi makan kedai, makan tabur free-nya semua. Ustaz Nabi ada 40 orang ustaz motor ram kedai mana pakat duduk betul. Lepas tu pula order dia ni mengadap. Dia ni mau tom yam putih, dia ni tom yam kelabu, dia ni nasi saja tak mau ayam, dia ni ayam saja tak mau nasi. Tak apa, dia tu nak order. Saya pernah duduk di kedai pergi ceramah di jauh sikit kan. Pukul 10 masa tu isyak lambat. 10 habis. Kawan tu jenis tak jadi gelambah atau orang ramai jadi tak reti goreng. 11.30 baru dapat semua orang. Nak makan kau, hampa tak apa lagi 2 balik rumah lah. Sampai dah aku macam Nepal dah balik rumah tak boleh jauh lambat tu. Elokkan buat macam tu. Tahu bagi makan pun tak apa. Nah ustaz kami bungkus ustaz apple separuh je. Separuh je apple ni untuk kawan-kawan ustaz, ni untuk ustaz. Habis. Balik saja betul. Satu cadangan. Okey, balik kita pada surau kita balik. Tuan-tuan buat bulanan ceramah macam ni. Dan satu saya tengok silap tuan-tuan buat yang paling besar di dunia hari ni adalah tuan-tuan silap edar tabung awal-awal. Tabung jangan edar lagi, tunggu saya akan umum. Tuan-tuan tulis di kertas, letak di sini kecil, ustaz tolong umum. Tuan-tuan kalau buat ceramah, kita kena ada target, kita nak buat apa dengan ceramah. Okey, kita mau kutipan, malam ni tuan-tuan silap bulan 2-3 hari boleh dapat lah. Tapi strategi tuan-tuan tak apa nanti. Tuan-tuan kena mesyuarat, okey, sekarang kita nak buat ceramah. Ceramah ni bukan nak habis duit surau. Ceramah ni dia menjana dana surau. Tuan-tuan kena fikir tu macam tu. Saya forum dengan Ustaz Al-Khairi baru ni dengan Ustaz Nur Hafizah Musa di Paksi. Tuan-tuan tahu kutipan malam tu berapa? Orang tak ramai, RM10,800 beserta 2 rantai. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni budaya muslimat kita di belakang tu punya bagus. Mereka tak main dah duit-duit semua. Mereka jadi bagi duit, mereka tak kuati. Ni buka gelang ni buat duit. Malam tu saja 2 gelang. Bukan Zulian tau. Tu celuk-celuk tu pemborong ya. Ya, mai subuh. Bukan mai celuk, mai subuh. 2 rantai. Lebih kurang kutipan malam tu dia 12,000. Forum hari tu sekali rantai. RM10,000 yang rantai dia tu bagi. Berat, saya buka tengok. Allah Akbar. Dia boleh buka bagi duit. Mana dia tu. Budaya orang perempuan sekarang ni bukan derma besar. Jadi buka cincin bagi semua.
Tapi tuan-tuan kena ada target kita nak buat apa. Okey, kita nak buat renovation tandas. Jadi orang nak bagi tu dia semua tahu, okey, kita mengharapkan tandas kita lepas jadi elok sikit. Okey, kita nak buat parking motor. Okey, kita nak beli mikrofon baru. Tak pernah ada buka mikrofon ni. Mahal tak hati tu. Baru tunggu masa dah bab ni. Cakap macam ni, mic apa ni? Mengepek dengan mic ni lah, mic. Tapi kubur tentu aku jadi macam mana tikui kena jatuh dalam kolam renang cakap betul. Dia bawa sedar sikit pegang betul. Jadi kita kena ada target apa kita nak buat. Dalam 40 minit ceramah ustaz dah jalan, apa tuan-tuan kena buat? Saya akan umum. Cari tabung yang besar. Macam kami ni tabung itu okey dah besar-besar macam tu kan. Tabung yang letak di situ, okey sekarang saya umumkan kita akan lancarkan tabung. Tabung apa? Nak buat ni. Pertama kita nak buat yang tu. Kita nak beli water cooler. Kita nak beli jam elektrik dah ada dah. Apa lah tuan-tuan target. Nak bubuh kipas helikopter bagi bubuh terbang tu. Apa yang bubuh tu. Hebat sangat. Apa-apa mesti ada satu target yang positif, yang elok, yang orang boleh nampak kata kami yang derma lagi. Level tuan-tuan ni kita boleh buat macam-macam lagi lah. Boleh buat kamera tetap tu hitam tu. Full screen di belakang tu. Orang perempuan di belakang tu semua. Dia bertak itu berebut-rebut siap belakang tu tak boleh tengok. Kan? Nanti masuk dalam YouTube boleh tengok lambat apa bila dia nak upload sekarang dia boleh rakan-rakan simpan tu je. Dia pakai upload dalam waktu terdekat ni. Jadi dia nak tengok tak boleh. Bubuh satu kamera tetap tang ni, bubuh tang tu, full screen panjang jadi tarik jadi wire macam tu, ram betul ke hujung tu tak boleh tengok rekod kepala betul. Di belakang ada satu screen tu. Betul boleh tengok. Mudah betul. Dia memerlukan tapi kita target lah dana apa kita mau. Kita bagi tahu penceramah dia lancar. Masa dia lancar tu dia akan harap fadilat infak fi sabilillah. Malam ni saya rasa tak silap hari bulan 2-3 ribu senang-senang insya-Allah betul boleh dapat lah. Saya tengok muka tuan-tuan semua muka saya kaya orang. Bukan saya tergut lah, tak ada lah. Lepas RM1 pun tak mau dengar lah, RM1 semua. Dia semua orang tak mau lah ni lah. Paling tak ada hijau lah, orang rumah sana ni RM5. Baru boleh-boleh. Nah, ekor nak bayar 6 biji ekor banyak murah ya. Apa surah hampa tak sejuk bagi RM1 ni di belah orang. RM1 ekor apa nak bayar kan? Wire pun RM14.5 ada lah. Dua aku satu ekor. Berumur kurang-kurang paling tak ada lah. Saya letak tuan-tuan lah RM3. Tabung belakang tu bagus besar tu cantik dah. Cuma silap strategi tuan-tuan dia lawan. That is the big mistake yang tuan-tuan buat malam ni. Tak apa. Itu satu pengajaran. Tuan-tuan simpan tabung ni. Bila-bila ustaz mana main, tuan-tuan lancar kamu dia dah, insya-Allah boleh kutip untuk dana kita. Yang nombor 2 saya nak bagi tahu tuan-tuan. Alang-alang lama pasal dana ni. Yang belakang ni hak main bersama dengan saya ni adalah MIPP, Majlis Ilmu Pulau Pinang. Dia pun macam buat zon kuliah Abu Khadijah ni geng lah. Saya dia lantik jadi penasihat lah, nasihat apa, nasihat jayam ya, bukan apa pun, saja dulu nasihat itu je, jadi pemain. Lepas tu 3 orang rakaman, betul boleh buka Majlis Ilmu Pulau Pinang. Lepas tu yang saya lah, anak muda hatinya rakam, upload dalam internet apa semua ni. Kadang-kadang dia memerlukan dia punya dana dan sebagainya, 3 benda. Cuma sekarang ada satu benda yang mereka nak buat, mereka nak cari sekarang nak tambah lagi kameraman nak pergi rakam ceramah tempat lain. Maksudnya satu orang boleh rakam 2 tempat. Dia memerlukan satu dana kamera. Jadi tuan-tuan yang nak derma, lepas isyak nanti mereka akan lempar sarban sejadah ke kepiah ke bawah. Kepiah nampak macam Myanmar atau tak sedekah kat mana ke bawah. Mereka buatlah apa-apa. Mereka tuan-tuan nak infak, boleh infak fi sabilillah untuk kamera. InsyaAllah setiap kali mereka rakam mana-mana, tuan-tuan mereka upload, tuan-tuan boleh pahala dan ganjaran. Setiap kali orang tengok di YouTube, tuan-tuan boleh pahala. Okey, balik pula kepada misi kita di surau ni tuan-tuan. Semua orang kena kerjasama. Sikit lah, 10 minit lagi saya habis. Apa-apa tuan-tuan boleh tolong, tolong. Jadi imam, jadi bilal, tak ada main kita tolong sama-sama lah. Kami orang perempuan buat apa ustaz? Takkan kami nak azan, jangan cari besar. Takkan kami nak jadi imam, jangan cari besar. Lepas tu nak buat apa? Orang perempuan buat kerja orang perempuan lah. Orang perempuan boleh buat apa? Boleh masak. Kalau jumlah tuan-tuan yang main malam ni, kita masak bihun dalam RM6-70 boleh dah lepas semua orang ni. RM6-70 takkan kita tak ada. Kadang kita tak fikir benda kecil, benda tu kita boleh lupa. Tapi harap dia surau lah. Kita sama-sama muslimah ada grup kan. Grup mengumpan, grup takawai, grup tirai, grup ada, grup kek. Kita macam malam esok ada ceramah, kita buat masak makan sikit. Pandai buat karipak ke, cokodok ke apa ke, letak datang tu. Kita
Kita boleh buat jajan, kita tak payah harap dia surau lah. Kita sendiri boleh buat. Sekadar mineral kecil, tuan-tuan beli letak dekat situ 2 batai, orang keluar, orang boleh ambil. Kan kita dapat pahala mudah betul. Orang perempuan, masak bihun tak payah masak bihun bayar-bayar. Buat bihun Singapura, 3 langkah yang mudah. Buka paket, lempak dalam periuk, bola tak hitam, terajam mau keluar. 3 langkah yang siap bihun Singapura. Tak payah kita boleh capai semua jadi macam apa gitu. Hamba keluar, orang nak ni. Orang lelaki insyaAllah, dia macam dawai boleh sedut. Kami insyaAllah memang tak tengok bulan puasa bruk semua sedut gitu. Kami malam Jumaat tolak batu, kayu dengan kereta kontrol. 3 benda tu yang kami tak ada. Lain pada tu semua mereka makan. Jadi insyaAllah kita main buat sama-sama. Boleh tolong apa lah. Lagi Ustaz kami nak buat apa? Ni, tirai. Mungkinlah sekali masuk zaman para miswara. Contohnya kan, kita ambil, bukan kita cuci di tepi pantai macam Piramli. Cuci di mana? Cuci di washing machine kita. Lepak bubur daya, biozi, boom, lepak dalam tu. Terajam bawa keluar, sitan, tak dalam tu. Sejadah, seorang bawa balik satu lah. Pengurusi ambil sejadah, tak di luar, seorang bawa balik satu. Sejadah rumah kita, sejadah surau. Basuh cuci sekali, bawa main balik. Lepas hantar masa terawih dan sejadah semayang, orang semayang dengan seronok, wangi, selesa orang nak semayang. Tuan-tuan buat macam tu, tuan-tuan boleh save duit dobi nak tak cuci ni semua 4-5-600 boleh save kan? Orang perempuan telekong banyak-banyak kat surau tak ada. Kita pakai ambil, hang ambil bahagian telekong, kau ambil bahagian kain. Hang ambil bahagian kain, kau ambil telekong. Balik rumah cuci, terletak orang singgah main semayang. Ui, seronoknya semayang kat surau ni, Taman Jitra ni, punya bagus orang dia. Satu hati. Tuan-tuan nak tengok kampung tu, taman tu, orang dia ukhuwah macam mana, tuan-tuan tengok di surau. Kalau surau ni tengok punya seronok lah, orang meriah main seronok lah, ada makan lah, ni buat kerja dia, semua faham. Kita boleh tahu orang kampung tu ukhuwah dia bagus cemerlang. Tapi kita main tengok kampung maghrib 3 orang, isyak 2 orang, kuliah ada 7 orang, tu pun 3 orang, tidur 4 orang, kecil mana 8 kali ditandan, seorang tu anggur pada awal sampai sudah. Orang, rupanya pekak. Dia rumah dia kuliah. Kita dah tengok sebab aku ada ni aku, Assalamualaikum, kau dia faham tak? Salam pun faham tak? Sebab ilmu kasyaf kawan. Rupanya pekak, dia tak tahu. Oh, dia nak anggur pada awal. Jadi macam ni, main ni, kita boleh tahu kampung tu level macam mana. Jadi dalam peristiwa hijrah ni, saya mohon kepada tuan-tuan 2-3 benda besar. Yang pertama, indikator kejayaan ceramah tuan-tuan adalah esok pagi tuan-tuan boleh main semayang subuh berjemaah kat surau ni. Yang tu lah tanda tuan-tuan berjaya ceramah malam ni. Kita habis duit banyak mana pun buat program, buat makan yang tu yang ni semua kita buat pun tak apa. Buat hati ahli dan kuasa-kuasa. Kalau tuan-tuan boleh main subuh esok banyak ni. Kalau orang duduk di taman lain tak apa, pergi semayang di taman dia. Yang ada taman kita main semayang berjemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon pada tuan-tuan, boleh tak kalau kita bila dah 14.37 ni, umur kita meningkat sehari, boleh tak kita fikir satu amalan sunat yang kita pegang secara istiqamah? Saya minta tolong saya tu satu benda. Mulai pada tahun ini, kita ingat aku mau ada satu benda sunat yang aku buat selalu secara istiqamah. Apa dia? Mulai pada esok, tuan-tuan ni ada azam yang baru. InsyaAllah, tuan-tuan sebenarnya duha jangan tinggal. Yang tu pegang bagi kuat. Tak apa. Buat permulaan ni kita mula dulu sikit-sikit. Kalau ada benda-benda macam kalau kenduri anak ke apa kata tinggal, tak apa dulu. Kita baru nak start enjin. Tuan-tuan, hari biasa, hari tempat kerja kita dalam 10.30, 11, hari PMK semayang saya, duduk mana-mana ruang, kita pergi takbir semayang duha saya. Kita tolong diri kita sikit, bagi tambah amal soleh kita. Saya cerita pada tuan-tuan daripada lepas maghrib tadi sampai sekarang, tuan-tuan totally lost dalam otak, tak ingat apa benda pun. Tak apa, saya tak akan marah. Tuan-tuan bawa balik benda ni kat rumah. Duha tuan-tuan belajar buat. Kita dengan suami dengan isteri. Isteri boleh semayang, kita habaq dia. Isteri tak boleh semayang, kita semayang sendiri. Tunjuk kesungguhan kita. Orang lelaki, dia kena buat. Saya tak mau cerita bab fardu. Saya tengok semua tuan-tuan memang kaki semayang, kaki puasa, Ramadan semua tak ada masalah. Cuma benda sunat kita tak apa kemas sikit. Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, mana-mana orang yang Allah mudahkan dia untuk buat satu amalan sunat, tolong pegang dan hargai benda tu. Contoh, tuan-tuan rajin buat qabliyah ba'diyah. Okey, tuan-tuan jangan tinggal. Itu track yang baik untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala. Itu bagus, tuan-tuan pegang. Qabliyah ba'diyah jangan tinggal, sebab kita selalu mudah buat benda tu. Ada orang yang tiap-tiap hari
hari dia boleh baca Quran. Sikit tak apa, tak banyak, sikit tak apa. Yang tu tuan-tuan tolong pegang. Sebab satu benda bernilai yang Allah bagi kat kita. Ada orang dia sebelum tidur, saya Ustaz Zainal Abang, Ustaz Awad, saya sebelum saya tidur, witir insyaAllah saya tak pernah tinggal Ustaz. Paling tak ada, paling balok lihat pun satu rakaat saya semayang tak, itu kira paling tak habis-habis saya dibuat 3. Pegang, yang tu kira bagus yang kita dah buat. Dan kita, kalau kita tak boleh buat benda-benda tu, kita fikir apa benda lain. Jangan pandang rendah ke orang lah. Orang tak semayang qabliyah ba'diyah, kita duk kata ke orang, itu semua jangan kata ke orang. Kita tak buat qabliyah tapi dia sedekah rajin. Dia tak buat qabliyah tapi dia rajin puasa sunat. Atau dia puasa sunat kat rumah, dia bukan makan tengah hari Zuhur semua, maghrib dia main lapak. Dia ni kerja amal semua je kat gunung sedih, dia puasa hanya buat sirup tu kan. Hanya pandang rendah ke orang, cukuplah. Jangan cari salah orang lah. Muslimat belakang pun sama juga lah. Hanya cerita lah pasal orang lah, jaga mulut. Aku cerita buat aku je 14-36 macam-macam dah dulu jadi. Meninggal sini, meninggal sana, kita pun takut meninggal, tak ada bawa amal soleh apa. Cerita orang semua tak mau cakap. Hana tahu lah, aku bukan nak kata dia tu. Dalam tu tak kata dia. Dalam tu tak kata. Ya betul je aku cakap benda ni, bukan salah. Tu biasa buat orang tu buat bingung nama dia. Sudahlah, ada masalah. Nilai drama sampai tak semayang, sampai semayang isyak lambat, cerita apa? Coklat vanila, cinta awak 200%, tanda apa lah macam-macam. Bolehlah tengok drama sampai tengok drama isyak pukul 11 ni tak apa cantik lagu tu. Tengok drama boleh tak? Boleh tengok lah, tak hang lah. Tapi isyak semayang elok. Ni hang tengok drama yang untungnya siapa dia? Pelakon tu, pelakon glamour, rating ni, TV hebat, iklan mahal. Yang bengong ni kita, yang glamournya artis, yang tukar kereta baru, yang nikah lain macam-macam, semua artis. Yang teruknya kita, banyak duit estro, banyak duit DNB, semayang lambat, dosa, suami marah, tak pangat elok kat suami. Semua buruk main atas kepala kita, semua elok main atas kepala itu. Bodoh ke pendek? Tengok duit je kan. Ada masa dia nak tengok drama ke apa-apa, tapi ibadah kita menjaga cantik bagi elok. Dan saya mohon juga kepada tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama taman bersatu cantik dan nama. Jangan ada hang tak mau salam dengan aku tak mau salam dengan hang, aku usaha hang macam nak ribut hang, hang usaha aku nak ribut. Ni semua kita dekat sepak buah. Perangai kita hak buruk tu, ingat saya malas. Perangai kita hak buruk tu macam slipper, semua lempak kat luar. Hang masuk dia surau, hang tak ada perangai tu semua dengan orang. Semua tak puas hati ke apa, tak luar Ustaz. Di masjid tu semua kita jangan cerita. Ni salam ni sama-sama berjalan. Dia tengok kawan tu, dia tak puas hati, dia mesti keluar betul ya. Ada surau ni tak ada kan. Saya pernah pergi banyak orang tempat kata, hang buat kenduri aku tak makan, aku buat kenduri hang makan. Jadi gitu. Orang yang pilih kata. InsyaAllah kita doa pada Allah SWT. Saya doa pada tuan-tuan, surau tuan-tuan ni bagus alhamdulillah. Kerjasama saya tengok kehadiran semua bagus lah. Secara keseluruhan bagus. Saya bagi 75%. Hilang banyak sebab mikrofon. Aku hangat dengan mikrofon balap. InsyaAllah yang baik pada Allah SWT. Minta maaf kalau tercakap apa-apa lebih kurang, minta maaf. Saya ada 2-3 program yang dibuat di sini. Satu di Masjid Syarifah, tapi saya tak ingat tarikh bila. 29 di Masjid Fatimah, Syarifah Fatimah ni. Satu lagi saya ada program 30 hari bulan. Ada forum 3 mamu. Aku lah salah seorang mamu itu. Di masjid tu bapak jauh tu, Bukit Kayu Hitam. Di ujung dunia orang. Nak ambil dah, nak pergi Thailand dah. Nama yang level antarabangsa dah aku main dengan aku. Up dah level, ujung dah tu. Dua tu lah yang dekat dengan tuan-tuan di sini ni. Lain pada tu tak ada apa. Saya tuan-tuan mau mentua marau pelik Darus Sunnah banyak ni aku lagi doa aku tak baca doa-doa semua kalau semayang lagi jadi bila-bila saya dibalik dari sini ni di Arab ni hari ni main tak ada apa, main ceramah balik lah, main kawan main beli pun. Jadi insyaAllah tengoklah kalau saya lalu-lalu di sini ada peluang apa-apa, kita boleh jumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa tuan-tuan muda macam dah meluat dah dengar ceramah saya ni. Dan ni beberapa kali mendarat tak habis-habis dia ni. Kita boleh tahu lah bila tuan-tuan duduk sila lagi sibuk, lagi buat lentang renang bagi ramah. Ini menunjukkan bahawa ni sudahlah kami tak mau dengar
ada ceramah, minta arah dah. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, seperti di sini, sampai kepada Allah yang kurang sempurnakan dalam saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.